Mengemudi sebuah pentadbiran kerajaan dalam suasana yang tidak menentu, cabaran awal yang diterima Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebaik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri setahun yang lalu. Tidak melatah, beliau menyerahkan keutamaan yang perlu dilakukan pasukannya bagi mengembalikan kestabilan politik, termasuk yang paling utama, keluhan rakyat diangkat menjadi agenda penting. Bantuan keluarga Malaysia ditambah baik, peranan pembangkang diambil kira, suhu politik diredakan, ekonomi digerakkan dan hasilnya Malaysia kembali bangkit selepas lebih 2 tahun terkurung. Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin menyediakan laporan berikut. Datuk Seri Ismail mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos tahun lalu. Mengakui dirinya orang kampung, setiap permasalahan rakyat disantuni sendiri tanpa menunggu laporan rasmi dari pihak yang berkenaan. Musibah banjir, harga barang melonjak dan apa sahaja yang berkaitan, beliau akan turun padang mendengar dan melihat sendiri apa sebenarnya yang berlaku. Melalui Memorandum Persefahaman MOU, Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan dan Pakatan Harapan, ia kesungguhan awal yang ditunjukkan bagi memastikan pendekatan rentas parti mampu menstabilkan suhu politik tanah air selain mengembalikan keyakinan rakyat. Apapun, saya percaya bahawa salah satu pencapaian yang terbaik yang dapat dilakarkan pada Menteri sesuai dengan semangat MOU itu ialah kerjaan beliau untuk memastikan RUU anti lopat parti yang didukung oleh kedua-dua belah pihak telah dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam waktu yang singkat. Ini merupakan satu pembaharuan yang boleh dianggap sebagai bersejarah dan progresif. Tanpa sokongan pemimpin dari Sabah dan Sarawak juga, kelancaran pentadbiran kerajaan di Putrajaya mungkin sekali lagi terjejas. Namun, atas semangat keluarga Malaysia, apa sahaja yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 direalisasikan untuk kebaikan bersama. Kini, selepas berjaya membuktikan kerajaan dan pembangkang mampu senada dalam hal yang berkepentingan umum, perkara-perkara dana politik, peruntukan saksama wakil rakyat serta jurang pembangunan perlu disegerakan. Kejayaan mewujudkan pentadbiran yang stabil melalui MOU yang ditandatangani juga diiktiraf masyarakat antarabangsa. Berunding di atas meja lebih bijak daripada sering menunding jari mencari salah siapa. Kalau kita melihat dari segi teori antarabangsa, kerencaman, kepelbagaian itu seolah-olah boleh mendorong kepada terhasilnya konflik dan pelbagai bentuk kepelbagaian, kekusutan dan kemelut, tetapi tidak di Malaysia. Dan inilah kelebihan bagaimana Ismail Sabri dipuji dalam tempoh berdepan dengan kemelut eksekutif yang berganda, dan pasca COVID-19 beliau masih lagi tenang dan berjaya mengutarakan, menzahirkan perjanjian MOU antara parti-parti politik. Di pentas dunia, Datuk Seri Ismail membuktikan kemampuannya membawa suara Malaysia dengan nada tegas tanpa perlu melakukan provokasi. Konsep keluarga dunia dibawa ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu September lalu dan ia diterima baik. Malah membawa bahasa Malaysia setiap kali berucap di hadapan pemimpin dunia juga mendapat pujian selain mengangkat ASEAN menjadi pakatan yang disegani. Perdana Menteri boleh meneruskan usaha untuk mengukuhkan Asian Community kerana maksud dan penjelasan kepada Asian Community juga belum mampu dijelaskan dengan tepat apa yang sebenarnya. Malaysia boleh menjuarai isu itu untuk menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan Asian Community, sejauh mana bentuk kerjasama dan toleransi itu boleh diperkukuh, terutama sekali dalam mengatasi atau menyelesaikan isu Rohingya. Di mana-mana isu tentang refugees ini masih belum selesai. 12 lawatan rasmi dan kerja ke negara sahabat juga membuktikan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail serius membawa suara Malaysia agar sentiasa didengari dan dihormati. Laporan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin.